Assalamualaikum dan hai, saya Nurwadi Binti Siddiq, nombor metrik 2997763. Isu sosial yang akan saya bincangkan adalah isu pemerdagangan bayi. Seterusnya, Polis Melaka menumpaskan sindiket pemerdagangan bayi yang melakukan transaksi penjualan secara terang-terangan di laman sosial Instagram dengan harga RM12,000 setiap bayi. Sindiket didalangi wanita tempatan berusia 33 tahun itu bergerak aktif sejak Mac tahun lepas dengan menyasarkan gadis dan wanita yang sedang hamil anak luar nikah sebelum mencari keluarga angkat yang terdesak untuk mendapatkan zuriat. Apa itu pemerdagangan manusia? Pemerdagangan manusia adalah perdagangan dan perniagaan yang mana telah melibatkan pergerakan atau migrasi manusia secara haram, termasuklah juga dengan aktiviti buruh secara paksa atau secara sah. Istilah ini telah digunapakai dalam konteks lebih sempit oleh kumpulan advokasi untuk merujuk pengangkutan perlindungan atau pengambilan manusia bagi tujuan perhambaan, pelacuran dan buruh paksa. Bagi kanak-kanak, eksploitasi termasuk untuk tujuan pelacuran, pengambilan anak angkat antarabangsa yang tidak sah, perkahwinan kanak-kanak atau pengambilan kanak-kanak sebagai pengemis dan tujuan permainan atau untuk tujuan kegiatan agama yang mana akan menguntungkan pihak terbabit. Pemerdagangan bayi ini selalunya berlaku kerana ada sesetengah pasangan yang sudah lama melayari bahtera perkahwinan tetapi masih belum dikurniakan cahaya mata. Oleh itu, mereka mengambil jalan yang mudah untuk mendapatkan anak angkat. Untuk mendapatkan anak angkat secara sah, mereka harus melalui banyak proses dengan JKM yang mana perlu mengambil masa yang lama, malah bertahun-tahun. Jadi oleh itu, wujudnya individu yang ingin mendapatkan jalan yang mudah dengan hanya membeli bayi-bayi yang telah diperdagangkan oleh mereka. Tindakan ini tidak memerlukan masa yang panjang kerana tidak memerlukan sebarang dokumen. Mereka hanya memerlukan duit yang mencukupi untuk membuat bayaran. Harga yang ditetapkan pula tidak sama bergantung kepada jantina, warna kulit dan kebanyakan ibu bapa kepada bayi ini turut mengambil kira faktor etnik dan berat badan bayi dalam menentukan harga. Harga bagi seorang bayi boleh mencecah RM6,600 hingga RM11,000 sahaja. Dan mereka kemudian akan membayar doktor dan pegawai kerajaan bertujuan untuk memasukkan dokumen kelahiran supaya tiada siapa tahu bayi itu mangsa daripada pemerdagangan. Akta yang terlibat dalam isu ini adalah Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 di Malaysia merujuk kepada peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan hukuman bagi kesalahan pemerdagangan manusia. Menurut seksyen ini, mana-mana individu yang didapati bersalah terlibat dalam pemerdagangan orang boleh dikenakan hukuman penjara hingga 20 tahun dan juga denda. Hukuman ini dikenakan bagi individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam aktiviti pemerdagangan orang sama ada tujuan eksploitasi seksual, buruh paksa dan eksploitasi bentuk lain. Sebanyak 289 kes pemerdagangan manusia direkodkan di negara ini dalam tempoh 2022 hingga tahun ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah berkata sebanyak 526 tangkapan dilakukan dengan 992 mangsa diselamatkan dalam tempoh yang sama. Pekerja sosial memainkan peranan penting dalam menangani isu pemerdagangan bayi melalui pendekatan caring, curing dan changing. Dalam konteks caring, pekerja sosial menunjukkan rasa peduli dan memberi sokongan emosi kepada mangsa yang terlibat dalam kes ini, termasuklah kepada ibu bapa bayi. Tindakan ini termasuk menyediakan sokongan emosi. Pekerja sosial mendengar masalah dan perasaan mangsa, terutamanya ibu bapa yang perlu berdepan dengan trauma. Seterusnya ialah sokongan dan perubatan dan penyediaan persekitaran yang selamat. Seterusnya ialah curing iaitu penyembuhan. Curing merujuk kepada tindakan pemulihan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk mengatasi kesan negatif yang dialami oleh mangsa. Ini adalah melibatkan terapi psikologi. Pekerja sosial menyediakan rawatan kesihatan mental kepada mangsa dan keluarga yang terjejas akibat masalah ini. Seterusnya ialah pemulihan keluarga dan bantuan perundangan. Akhir sekali ialah changing. Changing bermaksud melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan pemulihan jangka panjang untuk mengurangkan kes pemerdagangan bayi di masa hadapan. Ini melibatkan pendidikan awam, meningkatkan kesedaran dalam masyarakat mengenai bahaya dan tanda-tanda pemerdagangan bayi melalui kempen, ceramah dan bahan pendidikan. Seterusnya ialah advokasi dasar dan pembinaan keupayaan keluarga dan juga komuniti. Secara keseluruhan, misi pekerja sosial dalam menangani isu pemerdagangan bayi melalui caring, curing dan changing melibatkan bukan sahaja sokongan langsung kepada mangsa dan juga usaha jangka panjang untuk pencegahan dan advokasi.